Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Apa khabar semua? Anda macam mana? Baru balik kerja ke? Okey ke tak hari ni? Harap hari anda ini hari-hari yang ceria untuk anda. Jadi, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia ya. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan mana yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur dan murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Okey, sambungan dia. Jam pula dah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Kenapa ayah tak pulang lagi ni? Pakcik Sabri pun tidak sampai-sampai lagi. Aku dan adik semakin buntu. Semakin lama semakin banyak kejadian yang sangat menakutkan kami terjadi di sini. Kami hanya mampu berdoa agar segalanya kembali normal dan baik-baik saja. Abang, adik. Abang, adik, mak tahu korang belum tidur lagi. Tiba-tiba kami terdengar suara emak dari luar bilik. Saat kami memandang, terlibat emak sudah pun berada di depan bilik adik, tapi masih di belakang langsir. Dari samar-samar cahaya aku melihat wajah emak seperti sedang menyeringai. Mak, kenapa mak macam ni? Raung adik sambil menangis. Mak buat adik takut. Sambungnya lagi dalam keadaan dalam isakan. Shh, jangan bising-bising. Jangan bising-bising. Kan Elisha tengah tidur tu. Nanti dia terjaga pula, kata emak lagi. Mak, Alisha kan dah lama tak ada mak. Apa yang mak merepek ni? Kataku kepada mak. Tidak. Emak menjerit seperti kerasukan. Suaranya serak-serak sedikit. Jangan kau cakap macam tu lagi. Kali ini emak mengelak langsir bilik dan mara sedikit ke arah kami. Barulah kami dapat melihat wajah emak dengan jelas waktu tu. Mata hitamnya dah ke atas dah, tinggal mata putih je. Kepalanya pula sekejap dikiring ke kiri, sekejap dikiring ke kanan. Astaghfirullahaladzim, takut. Abang, bagilah balik kat mak patung tu. Nanti Elisha bangun nak main lagi. Bagilah balik. Lembut emak berkata kepadaku seperti memujuk. Macam mana pula mak boleh tahu aku yang ambil patung tu? Bisikku dalam hati. Kat mana abang ambil patung tu bang? Adik menyoal. Atas sofa kat ruang tamu tadi. Aku pun menjawab. Mak, tolonglah jangan macam ni mak. Abang dengan adik sedih tau tengok mak macam ni. Kami langsung dah tak kenal dah mak, kataku sedikit sebab. Aku cakap lagi, bagi balik patung tu, kata mak dengan sedikit tinggi suara. Mak menghendik lantas bergerak laju menuju ke arahku. Anak patung perempuan lusuh itu dirampas daripadaku dan kini di tangannya. Emak tertawa sambil membelai rambut anak patung tersebut dan kemudian berlalu keluar dari bilik menuju ke ruang tamu semula. Bunyi pintu depan diketuk. Maknya, abang, adik, Assalamualaikum. Kedengaran suara ayah daripada luar. Buka pintu ni. Siapa yang mangga pintu dari depan ni? Ayah kan tak ada kunci, kata ayah lagi. Ayah. Tiba-tiba adik menjerit dan berlari ke bilik emak. Adik sempat menyelongkan laci dan terjumpa anak kunci mangga tersebut. Kami sempat menjengah ke ruang tamu.
Mana pula mak ni? Aku dan adik berpandangan sebelum membuka pintu. Terasa lega betul tak kala kami melihat wajah ayah yang ada kat depan pintu. Adik terus meluru kepada ayah dan memeluknya. Adik, kenapa ni dik? Abang mana? Abang mana mak? Bertalu-talu soalan ayah dalam mendapatkan kepastian. Ayah, tadi belum sempat aku menghabiskan ayat, emak aku muncul dari dapur sambil memegang segelas air. Sambil tersenyum, mengulurkan air kepada ayah dan bersalaman. Aku dan adik macam bingung pula. Abang, ni ayah mengacau adik. Takut-takutkan adik dengan cerita hantu. Tu yang adik menangis tu. Ayah macam tak kenal adik tu, memang penakut sikit. Apa hal kecemasan yang adik cakap tadi? Ayah tak perasan, telefon ayah dah mati. Nak balik baru sempat cas kejap. Lagipun ayah tengah sibuk kerja teliti kes fail yang baru saja jadi siang tadi. Ayah bertanya sambil menerangkan situasi dia, kenapa dia tak angkat telefon tadi. Tak ada apalah ayah, tadi angin kuat sangat. Lepas tu tak ada elektrik. Kejap cari-cari lilin kat laci dapur, tak jumpa pula. Saya dah cakap dengan adik ni jangan kacau ayahnya, tapi adik ni kan penakut. Bila bergelap lagi macam lagi menjadi-jadilah dia, kata emak. Mereka macam mereka-reka cerita. Aku dan adik memandang emak dengan penuh geram. Sambil lalu melepasi kami berdua, emak sempat memberikan jelingan tajam dan amaran pada kami. Kenapa abang dengan adik tak tidur lagi? Kan dah lewat ni. Biasa-biasanya waktu-waktu macam ni dah lama lena dah korang, tanya ayah. Aku baru nak buka mulut untuk menjawab. Sekali lagi emak terlebih dahulu menjawab pertanyaan ayah itu. Saja je diorang ni nak temankan maknya sementara nunggu ayah balik katanya. Lagipun esok kan adik tak sekolah, hari Sabtu. Abang pula kan memang duduk rumah je, kata mak lagi. Aku menarik tangan adik menuju ke biliknya. Adik perasan tak? Mak asyik pegang je, asyik pusing je cakap kita bila ayah tanya. Mak dah yakinkan ayah yang tak ada apa-apa yang berlaku. Susahlah macam ni, kataku. Yelah bang, kenapa tiba-tiba mak boleh jadi macam biasa balik Elok je adik tengok tadi. Yang geramnya boleh pula mak reka cerita. Apa yang awak cakap ni maknya? Kedengaran suara ayah sedikit marah. Anak kita Alisha kan dah 2 tahun meninggal. Dengannya seperti ayah dan mak sedang bertengkar daripada dapur. Saya ingat awak dah pulih sepenuhnya. Rupanya awak masih lagi macam ni. Sudahlah tu maknya. Sudahlah, ya Allah. Aku dan adik segera ke ruang tamu mengejarkan ayah dan mak. Ayah, itulah yang abang dan adik nak beritahu ke ayah tadi, tapi mak memotong cakap kami. Aku mula menjelaskan keadaan tadi. Ketika itu, emak mula mendengus menahan marah. Emak menyerabaikan rambutnya sehingga menutup muka. Nafasnya begitu kuat sehingga rambut yang menutupi mukanya tu terangkat-angkat sedikit. Dia kata, korang semua penipu. Udah ni tak mati lagi. Aku baru tidurkan dia tadi, kata dia. Nampaknya ni dia tengah tidur, kata dia. Mak ni apa yang kami faham daripada kata mak lah, sebab suaranya tu kami tak berapa faham. Dah jadi suara orang lain dah. Mana awak dapat patung tu maknya? Soal ayah. Bukankah saya dah derma semua barang arwah dulu? Lepas tu emak tiba-tiba ketawa panjang. Kau bodoh, kata dia. Aku faham perasaan sedih dan sunyi yang perempuan ni alami. Kau tak perlu tahu macam mana aku dapatkan patung ni. Kali ni suara emak berubah langsung. Tidak lembut seperti kebiasaan, malahan sedikit garau dan nyaring. Kau tak sepatutnya biarkan perempuan ini menanggung derita. Aku dah laluinya, kata mak lagi sambil mendengus-dengus. Kali ini kedua-dua tangannya mak merengkut ke bahagian dada dan badannya mula membungkuk sedikit. Maknya, baru-baru habis istighfar mak. Ingatlah ke Allah. Kenapa awak boleh jadi sampai macam ni? Keluh ayah. Aku dan adik sayu melihat wajah ayah. Kami tahu ayah keletihan kerana baru selesai bertugas. Sayu lagi kami memandang emak dalam keadaan begitu rupa. Adik mula menangis kembali. Kali ini aku juga tidak dapat menahan air mataku dari jatuh ke pipi. Assalamualaikum. Suara lelaki memberikan salam itu datangnya daripada luar. Waalaikumsalam. Ayah menjawab salam dan terus membuka pintu. Kau Sabri,
tepat pada masanya. Macam ni. Dah. Aku dah tahu dah. Adik ada beritahu Ana tadi, celah Pakcik Sabri. Aku tersenyum memandang adik sambil menunjukkan isyarat. Bagus. Ayah membawa Pakcik Sabri kepada mak. Muncullah Pakcik Sabri, seorang yang tahu serba sedikit tentang perkara-perkara begini. Nak kata hebat, belum pernah lagi dengar beliau mengubat orang. Kak Mah, Pakcik Sabri memanggil mak. Akak sedar tak apa yang akak buat sekarang ni? Mak berbaling muka ke arah Pakcik Sabri dan menjeling tajam tanpa sebutir bicara pun. Dia kata kat sini, siapa suruh kau datang sini? Balik. Emak mengherdik dan menghalau Pakcik Sabri. Tidak, kau bukannya Kak Mah. Siapa kau sebenarnya? Suara Pakcik Sabri agak kuat ketika ini. Emak ketawa lagi. Ada kala ketawanya tu seperti bunyi orang mengilai, ada kala suara menangis. Emak berlari anak mengelilingi ruang tamu dengan tangannya didepakan. Gayanya seperti wanita yang keriangan gembira, kemudian berhenti dan sambung ketawa lagi. Sah, memang ada sesuatu yang sedang mengganggu mak. Aku tanya sekali lagi, siapa kau? Kalau kau tak sakit nanti, kalau tak, kau sakit nanti, kata dia. Kali ini mulut Pakcik Sabri terkumat kamit membaca ayat suci Al-Quran. Kata, jangan, nantilah bodoh. Mak menjerit kesakitan. Aku memandang adik berpaling muka, tidak sanggup melihat mak dalam keadaan begitu. Pukul 4 pagi ya. Hujan semakin lebat dengan tiupan angin yang semakin kencang di luar. Sesekali kilat menyambar dan guru berdentang-dentung memeranjatkan kami semua dalam rumah. Aku tanya buat kali terakhir ni, atau aku hantar kau balik jawab pertanyaan aku ni. Siapa kau dan daripada mana kau datang? Kebolehan istimewa Pakcik Sabri mula terselah. Jangan hantar aku balik, tolonglah. Emak merayu. Aku tinggal di rumah sebelah. Dulu aku juga seperti perempuan ni. Aku kematian anak. Dan aku bertindak menamatkan hayatku kerana tidak mampu menanggung penderitaan ini. Sambung mak lah. Aku selalu memerhatikan perempuan ni. Jiwanya kosong. Dia selalu duduk termenung bila keseorangan. Aku dapat selam isi hatinya. Sebab itulah aku nak berkongsi rasa dengan dia. Jelas lagi yang merujuk kepada emak, yang sesuatu ada di dalam badan mak tu kata begitulah. Kini tahulah kami apakah yang mengganggu emak sehingga menjadi begini. Rupa-rupanya ada sesuatu bunuh diri di blok kediaman kami ni lama dahulu sebelum kami tinggal kat sini. Dan kejadian itu berlaku di rumah sebelah. Ayah dan Pakcik Sabri memang mengetahuinya daripada awal bertindak, namun dia tak beritahu pada kami kerana nak menyembunyikan, elakkan kami daripada takut. Mungkin tidak mahu menimbulkan rasa takut dan resah kepada anak dan isteri mereka. Tetapi sejak kes itu, ini adalah kali pertama kejadian gangguan dan seumpama ini berlaku. Kami juga ada terfikir mungkin dengan kos sara hidup yang semakin meningkat agak membebankan untuk menyewa kat luar. Lagipun lebih baik gunakan kemudahan kuartus yang disediakan. Banyak juga yang boleh jimat. Ialah kalau sewa kat rumah kat luar kurang-kurang 800-900 ribu lebih. Itu paling minimal 800 lah saya pernah dengar. Kalau kuartus kan free, mungkin tolak gaji tiap-tiap bulan berapa ratus je lah, sikit lah kan. Walaupun ini adalah kuartus lama, mungkin ini sebabnya kenapa tidak ramai yang mahu tinggal kat blok kami. Sabri, kau tanya dia dah berapa lama dia tinggal kat sini? Tolong suruh dia keluar dan janganlah kacau keluarga aku lagi. Suara ayah pun bersuara. Kau nak tahu macam mana anak aku mati tak? Tu tanya makhluk yang duduk kat dalam mak sekarang ni. Makhluk mengganggu mak mula mendedahkan kisahnya. Dan perlahan-lahan dia berubah menjadi sayu dan sedih. Dalam isak tangis kecil, ia bercerita, keluarga aku adalah antara penghuni awal blok ini sejak ia dibina. Suami aku kadang-kadang langsung tidak pulang kerana bertugas di perbatasan. Mujur aku mempunyai seorang anak perempuan, satu-satunya anak perempuan yang kami ada sebagai penemanku. Namun pada suatu hari ia terhenti lantas menekuk muka seperti menanggung kesedihan yang teramat sangat.
Beberapa ketika setelah agak tenang, ia menyambung kembali cerita. Ketika itu aku sedang memandikan anakku. Aku terlupa akan nasi yang sedang ditanak di dapur untuk masak makan tengah hari. Lantas aku pun ke dapur dan membiarkan anakku bersendirian di dalam bilik air. Seketika kemudian, aku kembali dan kali ini tangisannya mula kuat. Aku tidak dapat menahan rasa kesedihan dan rasa bersalah. Dia satu-satunya anak yang aku ada dan dia mati disebabkan aku, katanya lagi. Setelah kejadian itu, suami aku semakin kurang mahu bercakap denganku. Apatah lagi bermesra. Aku semakin tertekan dari hari ke hari dan dihantui rasa bersalah. Aku tak sengaja. Apakah aku sanggup seorang ibu bunuh anak sendiri, kata dia. Kali ini ia terduduk sambil meratap menangis. Kesedihan yang makhluk itu rasai juga dapat kami rasa. Tapi ia bukan alasan untuk mengganggu emak dan kami sekeluarga, kata dia. Siapa nama kau? Soal Pakcik Sabri. Rafidah, jawabnya. Rafidah, aku minta kau keluar dari badan wanita ni dan janganlah kau ganggu keluarga ini dan sesiapa pun lagi selepas ni. Kali ni Pakcik Sabri berjalan sambil mengelilingi emak yang masih dalam keadaan terduduk merendung lantai. Dengan semata emak ketawa panjang. Bunyinya tu membuatkan kami semua ni berasa seram. Segera berdiri berhampiran ayah dan Pakcik Sabri. Abang, ambilkan pakcik semangkuk air, garam kasar, biji lada hitam dan botol kosong, pinta Pakcik Sabri kepadaku. Aku segera berlalu ke dapur. Mujurlah aku tahu di mana emak menyimpan barang-barang yang disebutkan tadi. Sekembalinya aku ke ruang tamu, emak sudah mula bertindak ganas. Rafidah yang merasuk sepertinya tidak mahu keluar daripada jasad emak. Dengan keadaan di luar semakin hujan yang masih lebat berserta kilat sabung menyambung dan angin bertiup kencang, suasana ketika itu tidak ubah seperti filem-filem seram yang ditayangkan di televisyen. Aku tak nak keluar lagi selagi perempuan ni tak mati. Aku takkan biarkan dia menderita merindui anaknya seperti aku dulu. Lebih baik dia mati, kata Cik Rafidah yang Rafidah merasuk tadi lah. Nampaknya makhluk tu inginkan emak menerima nasib yang sama sepertinya dia juga. Berkesudahan dengan kematian, kami menjadi cemas dan panik apabila emak mencekik lehernya sendiri dengan kuat. Ianya ialah perbuatan Rafidah yang merasuk emak. Cepat, pegang tangan dia. Pakcik Sabri mengarahkan aku dan ayah. Jangan sampai terlepas, baringkan dia. Adik, cepat ambilkan pakcik kain batik. Pakcik Sabri menyuruh adik berlari ke bilik mak dan seketika kemudian kembali dengan kain batik di tangan. Pakcik Sabri menutup tubuh mak dengan kain batik tersebut lalu mengambil mangkuk berisi air tadi. Beliau membacakan sesuatu lantas merenjis air tersebut kepada mak. Sakit, jangan, tolong aku. Jeritan kesakitan itu bersahut-sahutan dengan tangisan adik yang kuat. Kami sangat kesiankan emak. Sungguh kami tidak pernah menduga akan mengalami kejadian seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah menjerit bertakbir. Mah, kuatkan semangat awak. Lawan dia, Mah, lawan. Emak meronta-ronta dalam pegangan dan aku dan ayah. Sungguh luar biasa kekuatannya sehingga terpaksa aku dan ayah memerah segala kudrat kami sehabisnya. Pakcik Sabri kemudiannya menyuruh adik menekan biji lada hitam dan garam kasar di ibu jari kaki mak. Jeritan Rafidah yang berada dalam badan mak tu semakin kuat. Kata dia kat sini, Aku keluar, tolong, sakit. Kau harus berjanji padaku tidak akan mengganggu wanita ini lagi, keluarganya dan sesiapa lagi selepas ni. Kalau tidak, akan aku hantar kau kembali ke tempat asal kau. Kata dia, memang aku tinggal kat sini sejak sekian lama. Kemana lagi harus aku pergi? Ni kata Rafidah tu lah. Tolong hantarkan aku ke tempat yang aku boleh bertemu dengan anakku, rayu Rafidah pada Pakcik Sabri. Anakmu sudah berada di taman-taman syurga. Kau harus meredakannya. Kalau tak, kau tak akan tenang sehingga kiamat. Sungguh Allah Maha berkuasa ke atas apa yang dihendakinya, balas Pakcik Sabri. Baiklah, jangan sakiti aku lagi, tolonglah, kata Rafidah. Rafidah mulai lemah.
Tubuh emak kelihatan longlai akibat rontaan yang sangat kuat tadi. Pakcik Sabri menadah tangan dan membaca berdoa sesuatu, dan tangannya bergerak dari kepala mak turun ke kaki tanpa menyentuh, lalu disuarkannya ke botol kosong dan beliau menutupnya. Kami mematikan dengan penuh takjub, begitu hebat ilmu yang digunakan Allah pada Pakcik Sabri. Badan emak sedikit terangkat-angkat semasa Pakcik Sabri melakukan dan nafasnya tercungap panjang. Kami berasa bahawa Pakcik Sabri telah berjaya mengeluarkan Rafidah daripada tubuh emak. Ayah, abang, adik, Sabri, kau pun ada di sini? Kenapa ramai-ramai kat sini Apa yang dah jadi? Tanya emak sedikit lesu dan kebingungan. Alhamdulillah, emak dah kembali. Ayah, aku dan adik memeluk emak sambil menangis dan tak berhenti mengucap syukur. Pakcik Sabri juga memandang dengan penuh sebab. Suasana begitu hiba dirasakan ketika itu. Emaknya cuba ceritakan ayahnya kenapa boleh jadi macam ni. Awak tahu tak, awak telah dirasuk? Ayah mula berkata-kata setelah sedikit tenang. Ya Allah, ya ke bang? Maafkan saya ayahnya. Emak kelihatan sugul. Setiap malam di kala sunyi, saya sering termenung rindukan arwah Alisha, anak kita. Kadang-kadang saya menangis bersendirian. Saya membiarkan perasaan dan jiwa ini terbuai dengan kenangan dan peristiwa lama, kata emak sedikit kesal. Awak seharusnya meredakan kepergian Alisha ni, emaknya. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dengan anak kita di syurga nanti. Saya pasti Alisha akan menunggu kita kat sekeluarga kat sana. Apa yang penting untuk kita lakukan adalah terus mengejar keredaannya. Jadi hambanya yang beriman dan bertakwa. Saya juga nak minta maaf sebab selalu balik lewat dan biarkan kesunyian yang menemani awak. InsyaAllah saya akan berbincang dengan ketua untuk menukar jadual waktu kerja saya lepas ni, terang ayah panjang dan lebar. Malam yang terasa begitu panjang itu berakhir dengan semuanya kembali seperti biasa semula. Pakcik Sabri sempat membekalkan emak dengan air minuman yang telah dibacakan dengan ayat suci Al-Quran untuk memulihkan semangat dan tenaga emak. Kami sekeluarga berkesempatan menunaikan solat subuh berjemaah pada pagi tersebut. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segalanya syukur padamu ya Allah. Jadi inilah kisah quarters lama. Jadi harap anda semua enjoy dengan kisah ni ya. Jadi tamatlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Saya harap saya mampu buat anda gembira ataupun anda terhibur dengan cerita yang saya sampaikan kali ini. Sebarang kesilapan dalam tata bahasa, kesilapan dalam penceritaan tu, kan semuanya datang daripada saya. Segala yang baik dan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebarang komen, like dan share daripada anda semua amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ni, dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe yang anda berikan pada saya adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya, dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik dan menarik untuk anda semua tonton. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah. Jadi saya tinggalkan anda malam ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.